Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersama balik kitab kita ni Sabil al-Muhtadin karangan Syekh Muhammad Asy'ad al-Banjari. Kita bicara perkara-perkara yang makruh dalam solat. Sambung yang dia lah. Kita nak habis sikit perkara-perkara makruh dalam solat. Dan demikian lagi makruh menyaringkan baca pada tempat yang perlahan. Tempat yang semestinya perlahan. Perlahan pada tempat yang semestinya baca nyaring. Makruh juga dah. Nyari pada tempat yang mesti perlahan. Perlahan pada tempat yang mesti nyaring. Semua dia makruh. Dan makruh bagi makmum membaca dengan suara nyaring di belakang imamnya kerana menyalahi itba'. Ikuti lah. Menyalahi itba' lah. Ikut takimah tiba-tiba dia baca derah kau dah tak boleh. Jika sepatutnya kena baca perdahan. Jadi itu makruh lah dah, makruh. Dan haram membaca dengan suara yang nyaring di luar solat. Atau dalam solat, ikutlah dalam luar semaya ke luar semaya ke, luar solat ke dalam solat. Kalau boleh mengganggu orang lain yang sedang membaca Quran atau mengganggu orang yang lain sedang mempelajari kitab atau mengganggu orang yang sedang tidur. Jadi yang penting tak boleh ganggu lah. Kalau kita beribadah tempat umum, orang ramai ada ni tak. Kita kena meraih ke semua orang lah. Tak kira dia tidur pun kita kena hormat. Dia mengaji kitab kita kena hormat. Dia baca kita kena hormat dia. Dia baca Quran dia hormat. Dia semaya dia dan semaya dia pun hormat. Kita kena tak boleh ganggu ibadah orang lain. Apabila kita duduk, kita kena masing-masing. Bukan rumah kita ni nak. Rumah kita pun kalau ganggu tak boleh juga. Dia tambahlah di masjid ke apa yang capur orang ramai lah. Jadi bukan sekadar makruh, haram dah. Begitu juga zikir lepas semaya. Kena ingatlah kalau siapa tak ganggu orang semaya, orang mari masbuk. Orang mari lewat dah. Dia tak email ni tak bilang tak email pun tak boleh dah. Zikir siapa ke ganggu orang semaya dah. Semaya sendiri tu kalau baca semaya tu semaya dia ganggu semaya orang lain tak boleh dah. Semaya sunat dia ganggu semaya sunat lain. Itu sama-sama semaya. Tambah lagi lah orang zikir sekadar zikir lepas semaya. Kalau zikir kuat siapa ganggu orang semaya tak boleh lah dah. Tetapi kalau tidak sangat mengganggu maka tidaklah haram. Kalau tidaklah ganggu sangat dah. Boleh sikit-sikit dengar tetapi tak terganggu tidaklah sampai haram dah. Demikianlah yang ditafsirkan dari perkataan penulis kitab Majmu' yang mengatakan tidak haram. Dah. Jadi ada dari kitab Majmu' Syarh Mazhab ni kata tak siapa tak haram. Tapi semua kitab lain kata haram. Berapa kitab Majmu' ni kata haram. Maksudnya tidak haram kalau sekadar tidak ganggu dah. Makruh sajalah kalau tidak ganggu dah. Tapi kalau siapa ganggu kita tidak khusyuk jadi terganggu jadi nak baluh ni. Stres orang lain dengar dah. Jadi boleh jadi haram. Jadi kena fikirlah benda yang boleh mengganggu ni. Bahkan bukan gitu pasal dipanggil bahasa baca Quran masa orang sebelum subuh dah. Ataupun dekat sembahyang Jumaat tu siapa derah sangat dah. Orang nak sembahyang sunat pun terganggu. Kita boleh fikir kata siapa hari pun takut makruh mengganggu dah. Jadi tak mahu nak berlaku dah. Kalau orang nak sembahyang tu khusyuk berasa terganggu dah derah sangat dah. Gitulah dah. Sebelum subuh pun gitu orang ganggu tidur dah. Sebelum kalau subuh tu wajib dah bangun lah. Waktu dia sembahyang subuh. Sebelum subuh dah pasal Quran dah 10 minit 20 minit ni jadi ganggu juga orang yang tidur. Ataupun orang yang orang yang tak perlulah bangun dah gitulah dah. Kalau dibenarkan ada syarat azan 2 kali lah subuh tu dah sebelum masuk waktu dengan masuk waktu tu. Waktu untuk orang bersiap sedia ataupun orang berhenti tahajud untuk buka puasa untuk sahur dah. Subuh dah. Okey, lepas tu demikian juga makruh solat di kamar mandi dah. Di kamar mandi dah makruh. Iaitu tempat permandian yang beratap. Dah makruh dan dikelilingnya didindingi dengan batu. Maksudnya betul-betul bilik air ya, bilik air lah bukan mandi luar dah tepi telaga dah. Betul-betul bilik air tu jadi makruh. Atau lainnya yang punya pintu dan tidak berjendela lah. Sehingga angin tidak masuk dalamnya dah. Jadi ada pintu tak ada jendela tu maksudnya masuk bahagian yang tertutup lah. Macam tandas kita lah.
Tidak ada tandah ni, ia akan jadi tak boleh lah main dah. Makruh tu kalau bilik air kata hammam. Istilahnya hammam ni bukan tandah lagi ni kira-kira. Dan kalau masuk ke dalamnya keluarlah peluh seperti bertimung. Maksudnya panah. Nah, dan dalam ada berapa helai kain persalinan dan air panah. Ni hammam. Nah, kalau kira ni hammam ni tempat mandi air panah gapo dah. Dan di sana ada berapa orang yang juga mandi dengan membayar sewa kepada pemilik. Hammam ni mandi tempat umum. Hampir tempat negara-negara tertentu, negara sejuk ni ada mandi panah ni. Permandian seperti ini banyak terdapat di kota-kota seperti Istanbul, Syam dan Mesir dan tidak ditemukan di Mekah dan Madinah. Mereka hanya sedikit. Mekah Madinah tak ada mana dah. Di sebelah sana tak ada mandi air panah. Tempat sana ni sejuk. Dah, tetap Mekah Madinah ni. Dimakruhkan solat dalamnya kerana tempat itu kebiasaannya orang membuka aurat. Tu sebab dia. Kerana itu tidak makruh kalau solat di atas atapnya atau dan di dalam tempat pemandian yang baru kalau tidak temukan ilat yang disebutkan tadi. Jadi kalau dia mandi itu tak ada kaitan dengan tempat orang mandi ke apa tak. Ataupun tempat yang tak ada cuma aurat ke apa tak terbuka. Tak apa lah. Jadi, malah yang pentingnya benda-benda gitu boleh menyebabkan makruh. Dan sesungguhnya tempat pemandian yang seperti ini itu dikiaskan dengan tempat pemandian yang tertutup sekelilingnya. Itu hammam kira tempat mandi terbuka. Kalau tempat mandi tertutup tu kena kias juga dengan hammam hak kita sebut tadi. Yang juga sebagai tempat membuka aurat sekalipun tidak beratap. Walaupun tak ada atap pun dia tutupnya tengah keliling hal atas tu kalau kita nak nampak dah. Jadi dia kira tempat pemandian macam hammam juga dikira tak boleh lah. Semaya situ tak molek makruh. Makruh solat di tempat membuang isi perut binatang, iaitu tempat penyembelihan binatang. Kerana jelas dilarang dalam hadis. Tempat sembelih binatang macam mana dah. Jadi tak molek semaya situ dah. Dan lagi kerana dalam tempat itu bernajis, maka kalau tersentuh dengan sesuatu yang ada dalamnya yang bernajis, yang pernah kena najis, mengena pula tubuh dan pakaiannya, maka batal solatnya. Kalau siapa tak kena sungguh najis tu, batal lah. Kata siapa kena pun berhati-hati jadi makruh lah dah. Dan makruh solat di jalan raya di dalam negeri. Jalan raya ni orang tempat lalu dalam negeri. Atau di lapangan, di mana banyak orang lalu lalang kerana hati menjadi bimbang. Dan hilanglah rasa khusyuk disebabkan orang lewat, orang lalu dah. Itulah sebab dia lah. Demikian lagi makruh solat di tempat tawaf. Tempat tawaf, tempat orang lalu. Dia kena ada tempat khusus tawaf lalu kat ni. Pas semaya ni dia lepas dah. Dan lain-lainnya dari tempat yang banyak dilalui oleh orang, sekalipun bukan di jalanan. Tempat tu lalui orang dah. Tak boleh lah semaya tempat lalui orang. Adapun jalan raya di tengah sawah pada saat sunyi dan orang yang tidak melaluinya, tidaklah makruh solat tempat itu dah. Tapi tempat tu contoh tengah malam, tak ada orang lalu situ, tak jadi makruh lah dah. Makruh solat di lembah. Di lembah mana? Di mana Rasulullah SAW dan para sahabat pernah tertidur di lembah. Di situ dan dalam solat subuh dah. Tak khabar, tak sedar lah. Lembah macam mana tahulah tempat tu tertidur Nabi dah. Kerana Nabi berangkat meninggalkan lembah itu tanpa solat. Nabi bangun lewat dah, Nabi tak semai situ. Nabi berpindah. So akak bagai pergi. Bunga bagai siapa tengah jalan tempat lain pula baru Nabi berhenti semaya pula tu. So ngebel Nabi semai sunat baru semai subuh dah. Kerana Nabi berangkat meninggalkan lembah itu tanpa solat dan beliau berkata dalam lembah itu ada syaitan. Lembah tu ada syaitan. Tak tahu lembah semua lembah ataupun lembah situ saja dah. Makruh solat di setiap lembah yang diketahuinya pada setiap saat akan terjadi banjir jika dilaksanakan solat. Kerana itu dimakruhkan takut bahaya dan hilangnya rasa khusyuk. Tampaknya bahayalah, mudah banjir, mudah apa. Gitulah jadi makruh. Makruh solat dalam gereja iaitu tempat solat Yahudi dan Nasrani beribadah. Demikian juga candi, tempat tokong apa dan semua tempat bermaksiat seperti pasar kerana tempat syaitan dah. Itu banyak syaitan dah. Makruh solat di tempat unta berkumpul sesudah diberi minum. Dan sementara menunggu meminumkan yang lain-lainnya untuk unta yang lainnya. Sekalipun tempat itu bersih sekalipun. Jadi unta ni Nabi lagi lah semai tempat unta ni. Kita tak pergi unta lah. Tapi orang pergi unta kena jaga tempat unta tu. Dia tak boleh semai situ dah. Walaupun bersih.
Solat di tempat itu dilarang berdasarkan hadis sebelum ini, sallu fi marabidil ghanami wa la tusalli fi a'ta'il ibli fa innaha khuliqat minasyaitan. Artinya solatlah kamu di tempat tidur kambing dah. Marabidil ghanami dah, tempat tidur kambing, kandang kambing dah. Dan jangan kamu solat di dalam tempat tidur unta berkumpul. A'ta'il ibil, tempat tidur unta berkumpul. Kerana dia dijadikan dari syaitan. Khuliqat minasyaitan. Hadis Ibn Majah dari Abdullah bin Mughaffal. Kita tak tahu dah jadi sungguh ke gana ni alai ghaib dah. Yang pentingnya tak malik lah. Perbezaan antara kambing dan unta kerana unta dijadikan dari syaitan seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, bahawa pada belakang unta, yang ini sanam, ada 2 syaitan. Dah. Tak belakang unta kata ada 2 syaitan dah. Sedangkan solat di tempat syaitan hukumnya makruh. Kambing adalah binatang yang mempunyai berkah kerana disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi bahawa kambing itu binatang di syurga. Binatang syurga ni kambing ni. Dan juga dari perbezaan antara kambing dan unta bahawa di dalam tempat pengumpulannya, tak kira unta dan kambing ni tak, sangat liar sehingga mengganggu khusyuk solat, sedangkan kambing tidak ada demikian dah. Unta ni ganas sikit lah tak, liar je. Dia sedih kita capot lah kita lah. Tapi kambing tak belah mana, tak buat mana lah, tidak bahaya mana dah. Tak sedih kita mana dah. Tak ada lah ngamuk bahaya apa unta dah. Tetapi tidak dimakruhkan kerana hanya tempat berkumpulnya, juga termasuk tempat tidurnya pada waktu malam atau siang dah, kalau kambing lah. Yang dikiaskan dengan tempat berkumpulnya. Serupa dah. Tempat kumpul kambing, tempat tidur kambing, semuanya tidaklah makruh. Tempat unta tak boleh berlaku dah. Namun solat di tempat unta berkumpul lebih makruh dari tempat tidur unta dah. Tetapi tidak makruh bersolat di tempat unta berkumpul yang tidak ada unta dalamnya. Unta kumpul situ tapi masa tu tak ada unta. Dia kata tak makruh pula dah. Tapi kalau kawasan hutan tu memang keandai dia, kau apa memang tempat dia khusus maka tak boleh jugalah. Sapi dan kerbau, itu lembu dan kerbau hukumnya sama dengan kambing. Kita sama dengan kambing dah. Dah. Jadi lembu dan kerbau tu serupa dengan kambing. Kiah kambing ke kiah unta dah. Tahu dah. Seperti nyatakan oleh Ibn Munzir, maka pendapat ini dipegang ini. Jadi dia pegang pendapat ini lah. Jadi tidaklah tak kali pegang serupa dengan unta tak boleh semaya kita ni dah. Tempat kuasa lembu dah. Kuasa kerbau dah. Tapi kalau korban, lembu dengan kambing dia kiah dengan unta dah. Lembu dengan kerbau kiah dengan unta. Bukan dengan kambing tapi di segi ni dah. Kalau tempat binatang itu najis itu, maka tidak ada bezanya dari segi makruhnya solat di tempat unta atau binatang-binatang lain. Kalau kira najis, super tuduh dah. Dengan mazhab kita ni najis binatang ni. Kira najis lah. Ada mazhab lain itu najis. Makanan yang boleh dimakan tak najis. Ada pendapat mazhab lain lah. Kita kira ni hak najis lah dah. Jadi serupa lah dia katanya, tak kira lah kandang kambing ke, kandang unta, kandang lembu ke. Semuanya tak boleh, semuanya tempat ada najis lah. Hanya makruh solat di tempat unta mempunyai 2 sebab makruh solat di tempat binatang yang lainnya. Dia hanya 1 sebab. Jadi unta ni lebih banyak. Yang ada setel lah, apa tadi lah sebut dah. Dah, bukan semata-mata najis dah. Demikian lagi makruh solat di tempat kuburan yang masih bersih, ialah yang belum digali atau sudah digali namun di atasnya diletakkan hamparan yang suci. Kerana Nabi SAW bersabda, la tattakhidul qubur masajida, janganlah kamu jadikan kuburan itu menjadi masjid. Hadis riwayat Muslim. Jelas tegas ni tak. Kitab kita ni kitab Wahabi ni dah. Jadi kitab ni tegas kata jangan jadikan kubur tu berupa menjadi masjid ni. Salah satu fungsi masjid beribadah sembahyang ibadah. Jadi sembahyang pun tak boleh dikubur. Dikecualikan mengikut mazhab kita, dikecualikan sembahyang jenazah nah. Jenazah tu bukanlah dengan maksud sembahyang sungguh macam sujud ke apa dah. Tapi dia sekadar untuk doa lah. Ganti doa je dah. Doa sembahyang jenazah ni memang betul-betul doa dia, betul-betul doa ni. Itu je kalau boleh pun ada masalah yang kata tak boleh dah, tapi masalah kita memang boleh lah. Lepas tu dalam hadis lain diterangkan, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kamu duduk di atas kuburan dan jangan kamu solat menghadap kuburan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Mirsad. Itu kena baca dah kita dah.
Setengah ni dia kata belajar buku ni belajar setan masalah tu. Kadang-kadang tok guru hak ngajar kita ni nak siapa bab ni tak tahu bila dah. Bab tak ada semaya kat atas kubur, tepi kubur kan, kubur ni. Dia baca baru jumpa dah. Kalau baca ngaji banyak tu tak apalah. Tak setengah-setengah orang dia cerita lah, orang ngaji pondok sendiri cerita dah. Tok guru ni siapa tepat sensitif bagi dia lah. Contohnya kenduri kematian dalam kitab Jawi mana-mana pun tak boleh. Kenduri kematian ni dah. Dia panggil wahsyah naga apa dalam kitab Jawi tak kira lah buaya tu tolak ke. Sabilan mutani kita ni akan jumpa lepas ni dah. Kitab apa Kasyful Lisam ke dah, Kasyful Lisam ke dah. Kita tak Jawi lain lah dah. Semua kitab-kitab Jawi tu yang lari lah makruh yang qabih dah, yang dibenci dah. Jadi siapa situ ada setengah tu hak ngajar pondok tu. Dia lopak tak ngajar situ dah. Pasal situ kena atas butir kita kata dah. Begitu juga sebenarnya semai kubur gapo ibadah kubur ni tak boleh kira dah. Tunggu kubur tunggu kubur cakap tak semai ada semai kubur ni tak boleh hadis ni nak. Ikut hadis ni tak boleh nak perinci tak boleh perinci. Setengah tu tafsir Nabi kata jangan duduk atas kubur. Dia kata kecil begok tak boleh nak. Duduk pun boleh lah. Sedangkan Nabi kata duduk atas kubur lah. Jadi ziarah kubur ni molek bela diri, Nabi bukan bela duduk dah. Hak berat sekali ada apa panggil blender kubur lain dah. Pakat duduk dah. Ya alasan lepas tu kata apa ustaz duduk atas ni. Dia kata Nabi lagi tak pergi kecil begok. Tak sebut alasan gitu. Dia sebut hadis kena hormat lah. Kalau kita tak setuju setara mana pun kita kena hormat dia sebut hadis. Jangan kita pelekeh hadis dah. Umar Al-Khattab ni tak suka dah. Bini dia pergi masjid. Semaya Jumaat di masjid dah. Dia nak lagi lah. Lepas tu bini dia kata hadis Nabi. Sebut ada Nabi. Dia pakai senyap. Tak kata gapo dah. Pergilah bini dia masjid. Ada apa-apa dah. Jadi nak jabu ni. Nabi kata. Nabi lagi lah. Kan tak punya imam Allah ni. Jangan lagi. Perempuan lah. Daripada ke masjid Allah lah. Jadi Umar Khattab bertilah banyaklah bukan hadis ni lagi, hadis-hadis lain pun kalau dia ada memanglah ada masuk terperinci Umar Khattab tu. Masuk umatnya kalau takut fitnah. Nah. Bolehlah tak berapa nak bui tu dah. Tapi dia Nabi kata jangan lari, tak boleh kata gapo senyap. Tak boleh kecek. Tak boleh nak hura lebih tak boleh lah. Kena hormatkan hadis Nabi. Ni tu ada setengah tu orang kata Nabi tak beri ada gambar dah. Dia pun sebut Tok Wali, Tok Guru dia, Tok Wali dia kata tengok tu gambar ayat dah. Tengok gambar ayat tu, tengok gambar ayat. Nama ayat tu ubik dah. Gambar ayat tu ubik jadi ayat dah. Lepas tu kata, nak kata gapo, nak kata boleh. Kau nak kata Nabi ni debek, dia Tok Guru, Tok Wali dia bisa lah. Kita kena hormat lah Tok Wali sungguh. Dia kena hormat hadis Nabi ni. Dia kata, dia setuju kata tak sampai haram, tak sampai makruh ataupun tak apa. Kata gambar setara mana pun dah. Kerana istihad ya gini. Dia tak boleh kecek kosi dengan hadis Nabi. Dia hadis Nabi ni kena hormat. Begitu juga kubur ni dah. Ustaz ke apa kalau orang tak boleh duduk atas kubur ni. Dia boleh jawab tak boleh ni. Hadis tu masuk ni. Dia tak faham masuk jangan duduk kecil berok. Tu huraya setengah ulama. Ada ulama tak pakai huraya tu. Nah, kita jangan duduk. Dah harus sebut hadis. Senyap bang. Jangan duduk kecek banyak dah. Masalah kita nak hurang masa kita ngaji depan ni hurang. Lepas ni jangan kena hormat hadis Nabi dulu dah. Begitu juga atas kubur ni jangan duduk bega kubur dah. Ni setengah dia ngatik kubur dah. Duduk atas blender kubur lain dah. Lepas tu orang tegur kat. Duk kecil begok je tak boleh dah. Hadis tu bila je kecil begok ni dah. Dah tajlisu dah. Jangan duduk terus dah. Memanglah setengah masuk kalau masuk mendalam dari segi bahasa Arab. Memanglah setengah-setengah tu masuk bukan sekadar duduk begok kecil tapi ada maksud yang bermaksud betul-betul duduk dah. Kita nak pakai tertentu siapa kau terus menafikan hadis tu bahayalah dah. Gitu juga dia jangan kita tajlisu 'ala al-kubur, jangan duduk atas kubur. Wala tusalli ilaha, jangan semaya kepada ngadaknya dah, tak boleh ngadak kubur dah. Ya ada dulu masjid kita apa? Ada dulu tapi dah ni yo buat jalan dah. Masjid ngadak kubur haja. Jadi dia buat jalan supaya nampak tidak mengadap kubur betul lah. Gitulah. Tapi nak yang ni asal-asalnya tak boleh dah. Ni buat kubur dah. Ada masjid tu dah. Buat kubur dia nak suruh dapat pahala berkat kau ni dah.
Buat masjid, kubur dalam kuasa masjid dia dah. Tak kena berlaku dah. Nabi tak bui kan. Buat masjid di kubur, buat kubur dalam masjid, masjid dalam kubur tak boleh berlaku dah. Masjid dalam kubur, masjid dalam kuasa kubur lah dah. Bukan dalam kubur kecil dah, masjid dalam kuasa kubur. Atau kubur tu dalam masjid dah. Kena pisah, kena nampak bukan sekali dah. Bukan nak ambil berkat masjid kono lah kubur kita ni. No, kita kaya kan. Kita buat so tanah tu, kita buat masjid. Lepas ada cotek kubur kita dah kat masjid dah. Ataupun dalam masjid tu kubur kita dah. Ambil berkat orang semaya biar boleh pahala kita kono ni dah. Tak boleh kita nak ambil lari dah. Okey, sebab makruh di sini kerana bertepatan dengan najis. Ada mazhab kita kata najis. Ada mazhab lain kata bukan kena najis dah. Ada sebab lain ni. Bukan sekadar najis ni. Kubur-kubur ni yang ada maksudnya bahayalah. Nabi pun tahu dah. Nabi berdoa jangan jadi, ya Allah jangan jadilah kuburku sebagai tempat perayaan lah, tempat gapo Nabi ayat gitu dah. Dan Nabi suruh laknat dah. Orang paling makhluk yang paling celaka, paling jahat ni orang yang mana jadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Nabi ada sebut ada dekat dengan meninggal Nabi. Ada hadis tu lebih kurang gitu maksudnya dah. Nabi laknat, Nabi kata orang yang paling jahat atau muka bumi ni tak. Iaitu orang jadi ke kubur para nabi sebagai masjid. Ni buat kubur Nabi Hud laga apa dah. Pergi buat percara haji pula. Nampak dah jahil ni dah. Gitulah jadi gitulah dah. Jadi ni sebut salah satu sebab ni najis lah dah. Kubur-kubur ni orang mati ni walaupun kita kata manusia ni orang Islam ni tidak yang kata najis. Tapi dia mati je manusia ni paling busuk tahu tak? Kalau tanah tu kata tanah dalam dah. Manusia ni kalau hancur dia paling lebih busuk daripada binatang lain apa dah. Oleh sebab itu kita kena tanah dalam so lepas tu tak boleh dah tanah tu dah. Kira ada lah unsur-unsur najis sikit dah. Baik najis tu berada di bawah tanah tu dah. Kira-kira jalan dalam tanah lah bukan atas. Ataupun di hadapan. Ataupun di kanan. Ataupun di kirinya tak kira lah. Memang kubur tu gitu dah. Kawasan-kawasan kubur tu kira bernajis lah berlaku dah. Telah dinaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umum yang kata gitulah Imam Syafi'i kata macam bernajis. Habislah kawasan kubur ni. Bukan kata kubur tu saja. Kubur lama tak najis tak, kubur orang sebelum ni tak najis tak. You kira kawasan kubur, kita tak boleh main tepi-tepi berak kubur tu tak. Semaya. Apa, kau jauh kubur, setengah dulu-dulu jauh kubur, semaya tepi tak. Tak boleh lah, gitu dah. Kerana itulah tidak ada bezanya makruh antara kuburan yang digali dengan kuburan yang sudah lama. Supo dia kata. Tak kira kubur tu baru je. Orang tanah baru ataupun lama dah tanah dah. Makruh juga dah. Dan kuburan baru tak kira dah. Umpamanya ditanam di tempat itu hanya satu mayat saja. Sehingga kalau seorang lagi tanam dalam masjid, maka hukumnya seperti itu juga. Jadi, tempat tu ada satu mayat saja. Kalau tanam pun, seorang lagi tanam pun dalam masjid. Tak boleh juga lah makruh atau paharan. Makrel lah kira-kira ni dah. Ambil lari sungguh-sungguh ni dah. Ya kira ada pakai makruh kira-kira Nabi dengan marah ni semua dah. Dan hilang makruh apabila tidak diperolehi yang menyebabkan dilarang. Umpamanya kerana jauh. Dan dikecualikan dari disebutkan di atas ialah kuburan semua Nabi. Apabila tidak ada kubur, dikuburkan tempat itu orang lain. Ini masalah. Ada kira. Ada kata kubur Nabi tak apa? Tidak makruh kan dah. Tidak najis ke apa dah. Dia bukan masalah najis lah. Namun Imam Syafi'i tak sebut gitu dah. Walaupun sebut najis. Ada sebut. Dari kitab Lumur tu saya baca-baca dah. Sebab najis. Tapi Imam Syafi'i tak hurah kubur Nabi tak najis. Jadi boleh semaya ke tepi. Tak boleh juga lah. Takut dia ada benda lain pula situ dah. Ia akan jadi membesar ke kubur. Ia akan jadi syirik pula dah. Semaya ke kubur dah. Nak berkat Nabi dah. Kadang-kadang semua Nabi dah. Mula ada setengah berkat. Ada setengah tu semua Nabi dah. Saya tengok ni di Madinah dulu dah. Masa pergi dulu dah. Orang dia semaya dekat tu tak berani lah. Ngadak kat kubur semaya ni dah. Tapi ada nampak belakang kubur Nabi. Tapi dia buat macam tajam dah buat gini dah. Kubur Nabi tu kalau kira tidak betul-betul ngadak lah dah. Orang bilik tu dah. Tapi ada jugalah orang nak setengah tu dah. Ni. Pisah nak semaya. Orang pergi buka Radah dah. Radah ni tepi lah. Bukan betul-betul belakang kubur Nabi dah. Radah ni macam kata alik tepikan ni sikit lah dah. Di tempat mimbar Nabi tu lah. Ni masjid Nabi besar lebih daripada Radah dah. Radah ni tengah-tengah tu lah.
Jadi di situ lah sepatutnya berebut. Ni berebut duduk belakang kubur Nabi nak semaya. So lagi hak berat lagi. Lepas semaya kita tengok je semaya jauh sikit lah. Semaya bukan ngadak ke tak, ngadak kubur Nabi. Dia duduk luar ni duduk. Duduk kiri alik atas sikit dah. Kiri alik atas sikit kubur Nabi ni. Dia ngadak kau tu. Ngadak kubur Nabi duk. Sujud ke apa lah pun semaya dah. Kata-kata berat. Memang sembah kubur tu dah. Jadi kita ajar pelik-pelik ni kena sekat lah abang. Dia tak jadi berat lah. Kalau kita orang Melayu pun ada juga penyakit kita nak sembah kubur dah. Jadi gitulah dah. Jadi kubur Nabi sebenarnya pertamanya Nabi SAW ya sahih. Hak lain tu tak ada dah. Hak lain tu karut dah. Memang sahabat kalau jumpa Nabi, sahabat susuk dah. Jadi tidak ada kelebihan jumpa kubur selain daripada kubur Nabi Muhammad SAW, tak ada kelebihan pun dah. Dan sahabat dulu jumpa Nabi Daniel gapo dia susuk dalam bawah sungai, dalam sungai besar tu dia gali pula ikat air sungai. Lepas lalu kat lain sikit dia pun gali pula dalam sungai tu boboh mayat Nabi tu dalam sungai. Lepas tu kambuh pula. Lepas tu lalu air situ pula. Jadi sungai mana tahulah kuasa mana. Tu hak jumpa yang sahih dah. Hak tak jumpa hak Hadrat Muhammad gapo tu tak ada dah. Tak sahih langsung dah. Tu nak ceritanya kubur Nabi tidak perlu dicari dah. Bukan kubur Nabi yang ada kelebihan kita cari. Yang penting beramal seperti Nabi, berjual seperti Nabi dah. Lepas tu maka tidaklah makruh solat dalamnya kerana Allah mengharamkan bumi makan tubuh mereka. Ni kata gitulah dah. Hak ni tak setuju dah saja. Mesti pun tak sebut gini dah. Jadi hak kedia-kedia ni mutakhirin ni, ulama mutakhirin ni kata tak makruh. Kaitan najis tu je najis lah. Kubur Nabi jadi makruh gana, jadi najis gana. Nabi tak buis semaya, Nabi tak ayat najis. Cuma Meshmi ada sebut salah satu sebab najis tak buis semaya tu betul dah. Kubur ni hancur banyak busuk ke apa jadi kotor lah dah. Tapi adakah Meshmi ada sebut kubur Nabi tak boleh? Tak ada sebut. Orang lain kedia-kedia ni syarah lebih dia. Dia kata tak makruh pula solat ke kubur Nabi. Solat ke kubur Nabi kalau ikut cerita orang ni habis. Ada panjang tu. Nabi ada, Nabi kapal ada belakang Nabi Ismail kapal dah. Seluruh dunia ni ada kan duduk tiga tepak. Sosok Nabi ni. Sosok Nabi duduk tiga tepak dah. Jadi waktu kita kata jadi orang Islam jadi bodoh nan tipu kau orang yang ambil kesempatan dengan kubur ni dia kaya, dia boleh pitih kan. Jadi betul lah dia kata, tapi sini kata tak makruh dah kalau solat kat kubur Nabi kerana Allah mengharamkan bumi memakan tubuh mereka dan lagi kerana mereka hidup dalam kubur bukan mati dan mereka solat dalam kubur ni ada riwayat lah tapi solat kan wallahu alam lah dikiaskan dengan kubur para nabi dengan kubur syahadat tambah lagi dah syahadat dan mereka mati syahid dalam peperangan melawan orang kafir kerana meninggikan agama Allah kerana mereka hidup dalam kuburnya tak matilah kiranya tak acur dah tubuh dia lah. Ni tak salah. Kita tak sekiah lah walaupun pendapat ni ada sebut oleh ulama mutakhirin terpengaruh dengan tasawuf setengah tu dah. Dia akan berlonggar bab kubur ni dah. Dan kita takut bab kubur ni kita kena ketak ni. Kita takut masyarakat kita jadi melampau ambil berkat lah jadi syirik lah jadi khurafat lah dah. Makruh solat tempat itu selama tidak ditakutkan keluar waktu solat. Kalau tidak solat tempat itu maka tidak makruh solat tempat itu dah. Tapi kalau tak ada tempat dah, tak ada. Nak keluar daripada kuasa kubur ni tak ada dah. Kalau jauh dah. Kalau kubur tu luas sangat dah. Tapi kubur tu kalau kesepit, tak luas mana, kena pergi dah tu. Bik mata dah. Sebenarnya di luar kuasa perkuburan itu dah. Kalau ditanya kenapa dilarang solat di tempat-tempat itu tidak sampai merosakkan solat. Seperti solat pada waktu-waktu dilarang. Dapat merosakkan solat. Solat kubur, solat apa ni? Makruh. Pak utang ke apa ni dah. Kenapa tak sampai batas semuanya dia dah. Seperti kalau waktu dilarang tu dah. Apa perbezaan kedua-dua ini? Jawabnya kerana hubungan solat dengan waktu lebih kuat dari hubungan dengan tempat. Dia kata gitulah ni pendapat ni. Kerana syarak telah menetapkan waktu-waktu solat dan tidak sah solat kalau dikerjakan pada waktu yang lain. Kerana itu hubungan solat dengan waktu lebih kuat berbanding dengan tempat dah. Tempat ni tak kita mana lah. Berbeza dengan tempat, sah saja solat di mana-mana saja asalnya. Tu hak asalnya. Dilakukan sekalipun di tempat yang dirampas. Kerana larangan solat pada tempat-tempat yang disebutkan di atas berhubungan dengan yang di luar. Di luar perkara solat lah. Kita tak kata solat. Dan solat itu seperti solat dengan kain sutera, maka larangan itu tidak dihubungkan dengan solat. Kita pakai pakaian, kita curi sutera tu haram dah. Oh jatuh dah. Pakai sutera semaya. So semaya dia dah.
Jangan hak najis sudah. Pasal dia tidak melibatkan tempat pakaian apa dah. Dosa tu suku pula dah. Curi pakai curi duit curi dak semaya. Sah mai dia. Gitulah cerita dia dah. Baju curi ke apa curi dah. Dan kalau solat di atas kuburan yang bernajis sah kalau tidak dengan dilapik dengan tikar. Kalau dilapik ni dah. Dengan tikar. Kalau najis tak mana pun kalau dilapik tu sah. Tapi kalau makruh lagilah, makruh lah. Makruh solat di atas Kaabah. Itulah habis itu dah. Jadi cerita kubur ni cerita yang kena jaga dah. Jadi gitulah kalau tak jadi walau kitab ni kadang-kadang ulama yang terpengaruh dengan tasawuf tidak kerah mana bab semai kubur ni kita kena jagalah. Pasal kita tengok ni ya borak dah. Ya borak negara-negara tertentu tu kita kan tengok tak terkawal dah bab kubur ni dah. Doa mesti doa kubur dah. Ada di India pergi pak India tu nak pergi melawat. Dia jalan-jalan di India dia tanya pray dah, mosque pray dah, tempat pray mosque ni. Dan pergi bawa tempat kubur dah. Bukan bawa masjid, bawa kubur dah. Bagi dia nak doa ni, mustajab kena depan kubur. Tak boleh, bukan di masjid. Sampai tahap tu lah. Jadi benda-benda kita jadi tak terkawal dah. Kalau di India tu, dipanggil geng berlui dah, tak terkawal lah. Tok dia balas dah, Tok Guru dia bendi ni dah. Hak golongan ulama hadis lah di India ni. Balas dengan berlui ni. Pasal kubur, pasal Nabi ni. Akak Nabi Nur Muhammad ke apa, petuhan Nabi ni. Jadi pasal kubur ke apa kak. Tapi kalau kubur ulama-ulama di bendi yang berlawan dengan berlui ni, hak dia kata kapis sekali pula. Kalau mati orang berlui ni sanggi kubur ambil berkat juga. Gosok juga kubur dia. Dah sampai tahap tu dah. Tak terkawal lah. Kita kalau benda-benda pelik gitu tak terkawal baik kita sekat bawah dah. Okey, lepas tu habis itu kita pergi pula. Tapi kalau kubur tu najis memanglah dah. Okey, makruh solat di atas Kaabah kerana melanggar adab dalam menghormati Kaabah dan memuliakan Kaabah. Sah maya tapi makruh. Demikian juga makruh solat menoleh ke langit kerana Nabi SAW bersabda, "Ma bala aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i liyantahina 'ala dhalika aw la takhtafunna Allahu absarahum." Kenapa kamu itu mengangkat pandangannya ke langit? Hendaklah mereka berhenti seperti itu atau Allah menghilangkan penglihatan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Jadi Nabi kata, Nabi baguslah apa tengok langit ni. Kena berhenti. Kalau tidak Allah hilangkan buta ke mata mereka dah. Riwayat Ibnu Majah. Jadi Nabi marah semaya tengok ke atas langit. Ni. Mai tengok depan tak ada dalil yang jelas dah. Tapi tengok atas ni memang ada dalil ni lah. Hadis ni sahih dah. Hadis ni kuat. Ini kata di riwayat Bukhari Muslim ni. Tak apalah kita baca lagi dah. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahawa Nabi mengangkat matanya ke langit dikala telah diturunkan surah Al-Mu'minun. Beliau pun menundukkan kepala dalam solat. Di mula Nabi ni dah tengok ke langit juga, tunggu Jibril ke apa Allah alam lah. Tapi apabila turun ayat Quran surah Al-Mu'minun, Nabi qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ke apa tu, Nabi pun tunduk sama dah. Dan Nabi lari orang, sahabat-sahabat tengok langit. Makruh solat di dalam tempat yang terlukis atau di atasnya atau menghadap lukisan yang bergambar binatang. Ada. Tempat tu ada lukisan banyak dah. Atau di atasnya dah. Atau menghadap di atas tempat semaya ke atau tempat sujud dah. Atau menghadap lukisan yang bergambar depan dia ke ataupun tempat sejadah dia dah. Ada gambar binatang ke atau lebih dalam gambar-gambar lain pun dah. Dan dapat berdamai lain pun tak juga menggerakkan hati dalam solat. Ganggu semaya dah. Kerana Nabi SAW memakai kain bergambar. Dan ketika selesai solat, beliau bersabda, "Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin wa'tuni bin Bijaniyah Abi Jahm." Artinya bawalah pakaianku ini kepada Abi Jaham
Dan bawalah kemari kain yang bernama Anjabiyah. Bijaniyah. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Jadi tak boleh lah kalau siapa mengganggu pakai air ke apa ikutlah tempat sujud ke apa siapa mengganggu semaya dah. Dan makruh solat menghadap muka orang kerana dapat melalaikan hati dan mengurangi khusyuk. Dia menghadap kita, dia duduk depan kita, dia menghadap kita. Kita sembahyang depan dia tak? Menghadap dia tak boleh dah, makruh. Dan makruh solat ketika sangat mengantuk kerana dapat menghilangkan khusyuk. Tapi jika waktu masih luah lah. Dah lah rehat mentah dah. 10 minit, 20 minit. Dan juganya masih dapat bangun sebelum habisnya waktu. Dan seluruh solat dapat dikerjakan dalam waktu dah. Maka boleh tidur lebih dahulu kalau ngantuk doa lalu dah. Buat doa. Dan jika waktu sudah sempit kebiasaannya, ia tidak terbangun lagi kalau tertidur dalam waktu itu. Atau tiada dapatnya seluruh solatnya dalam waktu. Maka makruh solat pada ketika itu dan wajib solat dalam haram tidur. Waktu makruh tidur dah. Tengok dia tuliskan pada had jari. Ketika dalam makruh sampai pada ketika itu hanya wajiblah atasnya. Tak makruh lah semaya ketika ngatuknya. Gitu maksudnya lah. Kalau dia sampai masuk waktu nak habis lolo, tak makruh lah semaya masa tu dah. Walaupun ngatuk lolo kerana wajib semaya juga masa tu dah. Dah harai tidur walaupun ngatuk doa dah. Pasal habis waktu nak habis lolo dah. Setakat tu saja perbincangan tentang perkara-perkara makruh salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.